Baik, kita makan. Sambungan hadis 143 dan muka surat 433. Boleh kita mulakan dari Wan Anas. Siapa nak baca? Silakan. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقلوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia bercerita, 3 orang datang ke rumah sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan perihal ibadah beliau. Setelah diberitahukan kepada mereka, masing-masing dari mereka pun menganggap ibadah beliau hanya sedikit sekali seraya berseru. Terlalu jauh perbezaannya jika kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi beliau telah diberikan ampunan atas dosa-dosanya, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka lantas bersumpah, aku akan mengerjakan solat malam terus-menerus. Lalu orang yang lainnya menimpali. Sementara aku akan berpuasa terus-menerus tanpa berbuka. Kemudian yang seorang lagi menyahut, sedangkan aku akan menjauhkan diri dari wanita dan tidak menikah selama-lamanya. Setelah itu Rasulullah SAW mendatangi mereka dan bersabda, kaliankah yang tadi mengucapkan sumpah ini dan sumpah itu? Adapun aku, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, mengerjakan solat malam dan tidur, serta menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Muttafaqun alaih. Baik, ini hadis menerangkan supaya kita tidak melampaui batas dalam urusan agama. Jangan kita cuba nak mereka-reka agama sendiri untuk mendapatkan cinta Allah atau untuk menghampirkan diri kepada Allah dengan melakukan sesuatu yang melampau-lampau di luar batasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pengajaran hadis ini kita dapat lihat bahawa 3 orang yang datang kepada salah satu rumah Nabi, dia inginkan tahu tentang ibadat Nabi. Sedangkan Nabi adalah manusia yang maksum, yang mana ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Itu dah tersebut dalam surah Muhammad bahawa Allah telah mengampuni Nabi, baik dosa yang lalu ataupun dosa yang kemudian. Itu jaminan Allah Ta'ala. Sebab itu Rasul dikatakan manusia yang maksum, sebab dianggap tidak ada dosa di sisi Allah Ta'ala, baik dosa lalu ataupun dosa yang kemudian.
Jadi orang ini menganggap mereka ingin nak lebih daripada ibadat Nabi. Sehingga bila dikatakan atau ditanyakan macam mana ibadat Rasul, Rasul solat malam. Bila Rasul solat malam dan dia juga tidur, katanya kalau macam tu aku nak solat terus menerus lah malam tak nak tidur. Supaya dapat mengatasi ibadat Rasul. Bila seorang lagi bertanyakan tentang puasa Rasul, Rasul kadang puasa, kadang tidak. Oh, kalau macam tu aku nak puasa terus. Supaya dapat mengatasi ibadat Rasul. Dan bila ditanyakan tentang hal perkahwinan, Nabi punya isteri dan berkahwin. Jadi kalau macam tu aku nak mensucikan diriku. Aku nak tinggalkan mendekati wanita-wanita. Aku tidak mau berkahwin selama-lamanya. Jadi hal ini didengar oleh Nabi SAW. Setelah Nabi keluar, Nabi menanyakan kepada mereka, adakah kamu yang bercakap itu dan ini? Jadi Nabi dengar. Kamu tahu tak bahawa aku adalah inni la ahsyakum lillahi wa atqakum, kata Nabi. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya. Lakinni asumu auftiru, tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku tidak puasa terus-menerus. Wa usolli wa arkudu, dan aku solat dan aku tidur. Aku tidak solat terus-menerus waktu malam, sehingga aku tidak tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga mengahwini perempuan-perempuan. Maknanya aku tidak meninggalkan perempuan. Dan Nabi kata, faman rahiba an sunnati falaysa minni. Nabi terus terang katakan, barang siapa yang benci, tak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah, disitulah penutup kata Nabi dalam percakapannya. Jadi artinya, kalau kita melampaui daripada Nabi, artinya kita telah membenci sunnah Nabi. Contohnya, nak puasa terus-menerus. Itu bukan sunnah Nabi. Nabi ada puasa, ada tidak. Begitu juga dengan solat. Nabi ada solat malam dan Nabi ada tidur, bukan terus-menerus solat. Kalau tak suka cara Nabi macam ni, ini bukan golongan. Begitu juga kalau ada niat untuk tidak berkahwin selama-lamanya, itu juga bukan dikatakan sebagai golonganku. Sebab itu dalam hal paman rohiba an sunati falaysa minni, mana siapa yang benci. Perkataan rohiba ni kena ingat kalau rohiba ada an, dia jadi benci. Tapi kalau rohiba ni tak ada an, dia jadi makna suka. Itu perkataan rohiba. Boleh buat catatan ni. Rohiba mudhari'nya yarghabu. Yarghabu mana ia suka, ia gemar. Tapi kalau ada an, itu jadi makna terbalik. Dia makna benci. Buat catatan ni. Pamai rohiba an sunati falaysa minni. Itu rohiba di sini dengan makna benci. Sebab ada an. Itu buat satu nota. Perkataan rohiban ini dalam bahasa Arab. Dia kalau ada an, dia jadi makna terbalik. Jadi suka kepada benci. Macam tu.
Syarat-syaratnya ada an lah. Kalau tak ada an jadi mana suka. Ini macam contohnya Ragib tu aku suka kepada aku suka. Ya. Ragib tu aku suka. Maknanya. Ya, kalau tak ada an, ya. Ragib tu an contohnya. Ragib tu an. Ada an pula. Ya, jadi aku benci. Bahasa dia macam tu. Okey, ya, kita teruskan dengan kata asing, ya. Kata asing. Pusat kata asing, salah satu rohtin, 3 orang, taqalluha, menganggap ibadahnya hanya sedikit, arqudu, tidur. Hal ini dilakukan demi memenuhi hak fisik. Raghiba, tidak senang. Maksudnya berpaling dari sunnah Nabi SAW. Sunnati, sunnahku, iaitu jalan dan manhaj. Itu cara beragama ku dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ya, perkataan taqallu tadi daripada perkataan qalil. Ya, qalil tu mana sedikit. Jadi taqalluha maknanya menganggap sedikit. Mereka menganggap sedikit dia punya ibadatnya. Digunakan perkataan taqallu daripada perkataan qalil. Ya. Arqudu tu dengan makna tidur. Fizik ni mana fizikal. Jadi tidur kan kendak kita punya fizikal kita perlukan cukup tidur. Kalau tak cukup tidur kan kita punya badan rasa macam terawang-awang, tidak ketentu, ya, tidak ketentuan. Jadi kita perlu ada cukup tidur. Jadi artinya ya, arqudu itu ya, bahasa yang dimaksudkan ya aku tidur. Arqudu, fi'il mudhari'nya, ya. Aku tidur. Jadi artinya tidur kan perlu kepada fizik. Fizik ni fizikal, ya. Raghibah tu maknanya dengan makna ya tidak senang sebab ada an. Sunnah itu perjalanan Nabi. Maka kalau siapa tak suka ya cara Nabi, itu bukan pengikutku, bukan golonganku. Jadi golongan kalau kita nak ikut Nabi, kenalah ikut cara Nabi, atau jalan Nabi. Baik, kita sambung kandungan hadis. Kandungan hadis, disunahkan mencari informasi tentang keberadaan para ulama Rabbani untuk mengetahui keadaan mereka. Jika untuk mengorek informasi tersebut dari kaum laki-laki ditemukan kendala, maka dibolehkan mengorek dari para wanita. Tidaklah terlarang bagi siapa sahaja yang berkeinginan mengerjakan amal soleh untuk memperlihatkannya selama tidak disertai sikap riya. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada kesungguhan dalam bid'ah. Kemauan keras Jadi yang ketiga ni kita nampak dia punya keindahan dia, iaitu kesederhanaan. Sunnah lebih baik daripada kesungguhan dalam bid'ah. Apa maksudnya? Maksudnya, ya kita buat ya yang sedikit itu adalah sunnah Nabi, tapi kita tengok orang tu berlebih-lebih beribadat, ya tapi dia buat bid'ah. Ya. Contoh misalnya kata sampai tak tidur malam, sentiasa berjaga beribadat, contohnya. Nampak macam ya rajinnya dia beribadat sampai tak tidur malam. Tapi hal itu jadi satu bid'ah, bukan sunnah Nabi. Ataupun ya dia mengamalkan puasa pertapaan, tak makan tak minum sampai 40 hari, nampak macam ahli ibadat, tapi hal itu adalah bid'ah, ya bukan sunnah Nabi. Jadi artinya ya sedikit kita amalkan ibadat tapi sunnah Nabi, itulah yang lebih baik daripada nampak macam orang ahli ibadat tapi penuh dengan bid'ah. Ya macam dipandang sebagai banyaknya ibadat dia ataupun dia memang ahli ibadat, tapi banyaknya yang dilakukan itu bukan sunnah Rasul. Itu faham ya? Okey. Kemauan keras para nabi, para sahabat Nabi SAW
dalam berupaya meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan mendahulukan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ilmu dan menjelaskan hukum syariat kepada mukallaf serta menghilangkan syubhat dari mujtahid, iaitu ulama yang berijtihad dalam permasalahan agama. Beristihad ni maknanya bersungguh-sungguh dalam hal-hal masalah agama. Apalagi hal-hal itu tidak ada dalam Al-Quran ataupun tidak ada dalam sunnah. Jadi disitulah dia beristihad. Jadi istilah orang yang beristihad ini disebut mujtahid. Mujtahid ni daripada isim fa'il lah, mujtahidun. Ijtihadan tu masdarnya. Jadi orang yang beristihad itu disebut mujtahid. Mujtahidun, isim fa'il. Jadi macam hal-hal cerita kisah bertayamum. Orang itu dah solat, lepas solat ada orang yang musafir ni, dia solat, tak ada air, dia tayamum. Jadi bila lepas solat dia jumpa air, lalu orang yang seorang yang jumpa air ni, dia kata aku ulangi solat sebab aku dah jumpa air. Lalu seorang lagi dia tidak ulangi solat. Jadi kedua ni sudah berbeza pendapat. Kesungguhan seorang itu dia yakin dia jumpa air, dia solat. Seorang lagi tak jumpa air, dia jumpa air dan dia tak solat. Jadi keduanya jumpa dengan Rasul. Bila jumpa dengan Rasul, yang mengulangi solat itu dapat 1. Yang tak mengulangi solat itu dapat 2. Kenapa? Kerana dia betul dalam ijtihadnya, dia dapat 2. Sebab tak perlu mengulangi solat bila dia dah jumpa air. Jadi artinya orang yang kedua-dua ini namanya disebut sebagai mujtahid, dia berijtihad. Tapi ijtihad yang jumpa air dia solat semula, ijtihadnya salah. Sebab itu dia dapat 1. Yang tak mengulangi solat dia dapat 2 sebab betul ijtihadnya. Itu nampak berbeza. Itu ijtihad. Baik. Lagi disunahkan menikah, bahkan hal ini sangat dianjurkan. Diharamkan puasa dar itu sepanjang zaman. Diharamkan melakukan ibadah puasa apa? Dar. Sepanjang zaman. Maknanya puasa dar ni boleh dibahasakan dengan puasa wisol. Wisol ni makna bersambung-sambung, terus menerus. Itu. Tapi ada nabi yang nabi bukan kita lah, bukan syariat Nabi Muhammad. Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli ni siangnya sepanjangnya puasa. Itu sunnah dia, tapi tidak disyariatkan kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan ikut. Nabi Muhammad hanya mensyariatkan puasa Nabi Daud. Sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud. Itu adalah puasa sehari buka sehari. Tapi puasa yang Nabi Zulkifli contohnya, dia puasa setiap hari, mana siangnya dia berpuasa. Itu jangan ikut. Itu dikatakan puasa dar. Puasa dar ataupun puasa wisol. Lagi diharam melakukan ibadah semalam suntuk. Itu jangan buat. Contohnya macam malam malam Qadar. Malam Qadar itu sampai tak tidur malam tu. Sebenarnya
yang kita lakukan ibadat-ibadat waktu malam itu dan juga kita tidur kita itu semuanya adalah ibadat, ya, ibadat malam qadar. Bukan maknanya kita suruh berjaga malam tu sampai, ya, kita tak dapat sampai kesihatan kita terganggu, tak tidur malam itu. Ya, itu juga ya bukan sebagai sunnah. Apa yang kita lakukan selepas, sebab qadar itu waktunya bila? Bila jatuh matahari, terbenam matahari, kita dah solat maghrib. Solat maghrib, solat isyak, solat tarawih, itu dah termasuk amalan kita, ya, qadar. Kita baca Quran tadarus, qadar. Ya, kita bangun sahur, itu masih qadar lagi. Dapat amalan qadar lagi. Ya. Sehinggalah azan subuh habis amalan qadar. Itulah. Ya, kalau kita nak tahu amalan qadar, bukan kita suruh berjaga. Kalau berjaga saja tak ada, ya, berbuat apa-apa, ya, adakah kita sanggup tahan membaca Quran satu malam tu tak berhenti-henti? Ya, sudah tentu kita akan merasa, ya, mengantuk dan sebagainya. Ya, tidur kita itu juga ibadat. Ya. Itu dikatakan, ya, amalan. Ya, diharamkan kata kalau kita, ya, beribadat semalam suntuk, mana berterusan, ya, sehingga kita menjejaskan kesihatan kita. Lagi hal-hal Hal-hal yang bersifat mubah dan sunnah akan menjadi haram jika menyimpang dari petunjuk Rasulullah SAW. ya, walaupun dia bersifat mubah harus, ya, ataupun sunnah, tapi dia jadi haram, ya, kalau dia sudah tidak berlandaskan, ya, kepada sunnah Rasulullah SAW. Ya, nampak macam, ya, wirid itu macam sunnah, tapi dia tidak berlandaskan kepada Rasulullah SAW. Ya, ia juga menjadi, ya, hal yang, ya, haram. Ya, sebab dia bukan jalan Rasulullah SAW demikian. Itu walaupun nampaknya macam sunnah, nampaknya macam perkara itu harus, tapi hakikatnya dia menyimpang daripada jalan Nabi. Itu dah jadi, ya, haram atau bid'ah. Lagi? Mengikuti Rasulullah SAW dalam kesederhanaan dan keseimbangan dalam beribadah adalah hakikat taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Bahawa, ya, Rasul itu adalah uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Jadi kalau seandainya, ya, kita ni melampau-lampau, ya, dalam melakukan ibadat yang tidak seimbang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul, ya, artinya, ya, kita sudah melakukan satu, ya, bid'ah yang berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Contohnya, misal kata, ya, untuk kita mendekat, ya, kepada Allah, ya, kita bersuluk. Bersuluk ni artinya kita mengasingkan diri daripada orang ramai, masuk ajaran yang dikatakan ajaran itu bersuluk. Dalam acara bersuluk ini, satu peringkat selain daripada berzikir terus-menerus, ya, mereka akan dikapankan. Dikapankan sebagaimana kapan orang mati, kemudian dimasukkan dalam, ya, kelambu yang gelap, diumpamakan sebagai kubur. Maka satu malam dia berkapan di situ, ya, untuk membuktikan dia adalah, ya, dah menjaminkan diri untuk, ya, masuk ke syurga Allah dan sanggup mati. Jadi hal-hal macam ini tidak ada ajaran daripada Rasul. Ya. Jadi adakah hal ini kita nak lakukan juga? Kononnya inilah cara yang paling kita dekat dengan Allah.
Sedangkan Rasul tidak pun mengajarkan sedemikian sampai sanggup dikapankan, dipermalamkan satu malam, ya, dalam kelambu yang gelap. Ya, itu ajaran-ajaran bersuluk. Ya, ada kita nak ikut juga cara macam tu. Nah, sedangkan itu bukan ajaran Rasul. Nampak tak? Ya, walaupun ia nampak bentuk macam ya, mentakarubkan, mana mendekatkan diri kepada Allah, tapi hakikatnya ya, ia menyalahi sunnah Rasul. Lagi? Tidak berpegang teguh kepada petunjuk Rasulullah SAW dalam beribadah mengakibatkan timbulnya sikap melampaui batas dan membuat dirinya terperangkap dalam jurang kesesatan yang terdalam lagi tercela. Macam kita tengok pada zikir-zikir yang dilakukan ya oleh kumpulan-kumpulan tertentu ya yang menjadikan sebagai satu tarikan dalam negeri-negeri. Ya. Jadi ya zikir-zikir itu ya zikir yang dibuat-buat, ya tidak ada pun ya yang Rasul ajarkan, tapi zikir yang dibuat-buat. Ya akhirnya kita lihat seolah sama dengan konsep ya rock yang lain. Apa tidaknya ya dengan berpasang lampu handphone, ya goyangkan tangan kanan ke kiri, goyang kanan ke kiri macam ya pementasan ya yang mereka buat ya pentas rock juga. Ya, memasang lampu, menggoyangkan tangan, ya badan. Jadi ya hal-hal macam ni dah jadi ya zikir-zikir yang melampau. Ya, bukan lagi sebagaimana yang ditentukan oleh Rasul. Ya, kemudian pujaan-pujaan kepada Rasul pun kadang di sini katanya sudah melampau-lampau. Ya, sampai kepada taraf macam seolah-olah ya orang Nasoro memuja Isa. Lagi, hukum pokok. Hukum pokok dalam beribadah adalah atau qif berdasarkan dalil. Atas dasar itu, di dalamnya tidak diperbolehkan ijtihad dengan ra'yu, itu pendapat, ataupun dengan istisan, anggapan baik terhadap sesuatu. Ya, itu yang kita lihat. Ya. Mereka bersandarkan dengan katanya, inilah cara kita mendekatkan diri atau sayang kepada Rasul. Ya, maka kita adakan selawat beramai-ramai. Ya. Jadi hal itu tidak pun disunahkan oleh Rasul berbuat demikian dan tidak ada perbuatan sahabat-sahabat Rasul. Ya, tapi hal-hal ini kadang yang menular ya kepada masyarakat kita yang terkadang kita tak sedar hal ini dipelopori oleh golongan Syiah. Ya. Lagi? Tidak selayaknya seorang Muslim tertipu oleh amalan yang tampak baik secara lahiriah. Padahal sebenarnya ia mengandung kerosakan disebabkan bertolak belakang dengan petunjuk Nabi SAW. Yalah lahiriah tu kalau nampaknya salah ke dia berselawat, salah ke dia berzikir. Tapi sebaliknya kandungan tu banyak merosakkan. Ya, bukan daripada petunjuk Nabi pun. Ya. Apa selawat yang Nabi ajar? Tak ada pun yang dia bacakan selawat yang Nabi ajar, melainkan selawat itu nyanyi-nyanyian yang memuji-muji Rasul, ya, yang mereka cipta, bukan Rasul ajar. Lagi hal ini, hadis ini merupakan patokan pokok pelarangan perbuatan bid'ah. Meskipun pelakunya bertujuan baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Abdullah bin Umar radhiyallahu anha yang berkata kullu bid'atin dalalatun wa in rahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang melihatnya baik. Saya menjelaskan perihal orang-orang yang menganggap baik bid'ah dalam kitab berjudul Al-Bid'ah wa Astaruha Asyafi fi Ummah. Jadi Abdullah bin Umar dia mengatakan bahawa kullu bid'atin dolalah, tiap bid'ah itu sesat, wa in ra'ahan nasu hasanah.
Dan jika sekiranya manusia melihat perkara itu baik sekalipun, ya, nampak macam baik, ya, macam bentuk agama, tapi ia sudah terkeluar daripada petunjuk Rasul. Jadi hal ini dikatakan sebagai bid'ah. Kita kena pahamilah, maknanya ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah berkaitan dengan ibadat. Kita kena faham, kadang orang membagikan bid'ah ni ada dua. Satu bid'ah dolalah, satu bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah itu makna sesat. Bila bid'ah dolalah kalau dikaitkan dengan ibadat, itu sesuai dengan perkataan dolalah di sini. Mana yang dikatakan bid'ah dolalah-nya adalah bid'ah yang berkaitan dengan ibadat-ibadat yang diada-adakan, bukan dari Rasul. Itu memang baiklah kalau dikatakan macam tu. Tapi bid'ah hasanah, kita kena faham. Bid'ah hasanah ni bid'ah yang diada-adakan berkaitan dengan dunia. Itu tak ada salahnya kalau hal-hal keduniaan dikatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Contohnya apa? Contohnya kalau zaman Rasul tidak ada pembesar suara. Tidak ada pembesar suara. Maka sekarang azan menggunakan pembesar suara. Jadi hal ini dikatakan bid'ah. Tapi bid'ah ini dikatakan bid'ah hasanah. Kerana apa? Dia berkaitan dengan hal keduniaan. Syaratnya azannya jangan ditukar. Azannya tetap azan begitu, tapi hanya pembesar suara yang tidak ada zaman Nabi kita adakan. Itu baru dikatakan bid'ah hasanah. Jadi bid'ah hasanah kena ingat, kalau dikaitkan dengan hal-hal keduniaan, boleh. Tapi kalau dikenakan pada hal-hal ibadat, itu yang salah. Tapi orang-orang kita kebanyakannya, tak apa, itu bid'ah hasanah ya. Kan baik berzikir, kan baik berselawat, macam tu. Jadi orang kita katakan tak apa, itu bid'ah hasanah. Silap. Dia mentafsirkan bid'ah ni. Yang bid'ah hasanah ni hal-hal keduniaan. Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi hal-hal keduniaan macam nak menguatkan suara tadi, menggunakan pembesar suara, nak belajar menggunakan kursi meja, itu adalah hal-hal bid'ah. Nak berkenderaan lebih laju gunakan kereta, itu adalah hal-hal keduniaan. Itu boleh bid'ah hasanah. Tapi orang kadang, kau pakai kereta, ni kan bid'ah. Tak payah pakai kereta. Sebab Nabi tak pakai kereta. Itu salahnya mereka mentafsirkan bid'ah. Kalau kau kata bid'ah, ini pun bid'ah ni, kereta ni. Jadi jangan pakai kereta. Kalau nak ikut Nabi, pakai unta. Jangan pakai kereta. Ini silap. Silap mentafsirkan macam itu. Dan begitu juga dengan pakaian. Kalau nak ikut sunnah Nabi, kenalah pakai jubah. Kenapa kita pakai biasa, takkan pakai jubah? Kalau ikut sunnah Nabi, mesti kena pakai jubah. Pakaian itu adalah keduniaan. Nabi dilahirkan dalam kalangan orang Arab. Orang Arab pakai jubah, orang musyrikin pakai jubah. Nabi juga pakai jubah macam orang musyrikin. Sebab budaya Arab macam tu. Kalau Nabi orang Melayu, dia akan pakai baju Melayu. Jadi artinya pakaian itu adalah keduniaan. Yang ibadatnya pada pakaian ialah menutup aurat. Menutup aurat itu adalah ibadatnya. Jadi jangan katakan mesti kalau ikut Nabi mesti pakai jubah, mesti pakai unta. Itu silap, salah mentafsirkan bid'ah. Jadi kita faham kalau bid'ah hasanah untuk keduniaan, bid'ah dolalah untuk ibadat. Letak catatan tu supaya faham. Nanti kita tak faham, kita dimainkan di orang-orang ni,
kita dah tertipu dengan konsep bid'ah ini. Ya. Jadi kena ingatkan, kalau yang hasanah, yang baik itu untuk hal keduniaan. Bid'ah hasanah untuk keduniaan, bid'ah dolalah untuk hal-hal ibadat. Ya. Baik, sama lagi yang hendak disampaikan 3 orang di sini terdiri dari 2 bahagian. Tambahan dalam ibadah yang disyariatkan seperti puasa dar, iaitu sepanjang zaman, dan qiyamul lail, beribadah sepanjang malam. Hukum pokok dalam puasa sunnah dan menghidupkan malam dengan beribadah adalah dianjurkan. Sedangkan dalam hadis ini, salah seorang dari ketiganya hendaklah berpuasa dar, dan itu bererti dia menambah sesuatu dari apa yang telah disyariatkan. Sama halnya dengan orang yang satu lagi, dia ingin beribadah sepanjang malam. Perbuatan demikian disebut dalam bid'ah idfidiyah, itu bid'ah yang pada prinsipnya memiliki dasar syariat, namun pelaksanaannya tidak berdasarkan contoh. Meninggalkan apa yang disyariatkan demi menegakkan agama dakwah Islam, seperti meninggalkan pernikahan. Perbuatan demikian disebut dengan bid'ah tarkiyah, itu bid'ah kerana meninggalkan salah satu sunnah Nabi SAW. Kedua macam bid'ah tersebut adalah sesat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Alamah As-Sayyidi dalam kitabnya yang tiada duanya, Al-Istisham. Alhamdulillah, penulis diberi kesempatan olehnya untuk mentahqiq dan mentahrijh hadis-hadis yang terdapat dalam kitab itu. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudahnya. Ya. Jadi hal-hal ya yang dikatakan sunnah, ya kita tidak buat, tapi kita jangan benci. Ya. Contohnya misalnya kata perkataan ya tidak berkahwin. Ya. Berkahwin itu sunnah. Ya. Jadi kita benci ya kalau perkataan itu disebut sebagai perkahwinan. Ya, ataupun kita menolak ya perkahwinan ataupun membenci perkahwinan. Sedangkan perkahwinan itu adalah sunnah Nabi. Contoh ya. Jadi kalau yang membenci itu, ya itu artinya dia telah membenci sunnah Nabi. Tapi kalau seandainya ya dia tidak ya mengatakan dan dia tidak membenci, itu ya tidak termasuk dalam hal ini. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan ya ibadat. Ya ibadat ya, memang ada. Ya, tetapi cara dia melampau-lampaui ibadat itu yang jadikan dia bid'ah. Ya, walaupun pada syariatnya ada tak solat malam? Ada. Ya. Ada tak puasa? Ada. Jadi hal-hal demikian ya ada pada syariat, tapi dia melampaui pada syariat. Contohnya macam dia puasa wisol atau puasa dar, iaitu puasa yang ya, terus menerus sepanjang zaman, ataupun ya, solat malam dan tidak pernah tidur malam. Ya, siang tidur, ya, malam dia tak tidur kerana nak solat malam, nak berjaga waktu malam sepanjang malam. Itu dah menyalahi sunnah. Ya. Jadi hal yang macam inilah yang dikatakan kadang ada bentuk syariatnya, tapi tidak ada ya pada pelaksanaan melampaui. Itu tidak ada. Walaupun nampaknya ada syariatnya, solat malam, puasa, ya, syariatnya ada, tapi ya, tidak ada pada hal yang dikatakan melampau-lampau itu tidak ada. Ya. Nampak tak bahawa ya Islam yang dibawa oleh Rasul ni ya, sesuai mengikut fitrah manusia. Ya, dia tidak ya begitu melampau-lampau dalam hal keduniaannya dan tidak melampau-lampau dalam segi hal keakhiratannya. Sebab dua perkara ini kalau ada melampau dalam hal keduniaan sahaja, itu Yahudi. Bila
ya melampau dalam hal keakhiratan saja, itu Nasoro. Sedangkan ya Nabi menjadikan umat ini umatan wasatan, umat yang pertengahan, tidak ke Yahudian dan tidak ke Nasronian. Ya, itu dikatakan umatan wasatan, umat yang pertengahan. Ya, di samping ia menjaga dunianya, dia tidak lupa kepada akhiratnya. Berbeza kepada Yahudi, dia lebih kepada dunianya daripada akhiratnya. Orang Nasara pula, mula-mula sebelum perang salib, mereka hanya lebih akhirat saja. Ya, dunia dia tak kisah, tak fikirkan dunia. Yang penting dia betapa ya di biara-biara mereka, ya untuk beribadat, dia tak pentingkan dunianya. Akhirnya ya bila berlaku ya pemerintahan mereka ia telah teruk memberi tekanan kepada ya, ahli ibadat, akhirnya mereka tidak ada kuasa. Sebab itu selepas perangnya salib, mereka baru tahu pentingnya ya menjaga dunia. Akhirnya ya baru dia tahu bahawa pemerintahan itu juga penting, bukan hanya beribadat saja. Sebab itu ya Islam ya dia mementingkan hal keduniaan dan juga hal keakhiratan. Ya, tapi tidak melampau-lampau sebagaimana yang berlaku kepada Yahudi dan Nasoro. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi, sesuai dengan fitrah dan kemampuan manusia. Ya. Tidak ada paksaan sampai ya contohnya tak boleh berdiri, mesti berdiri beribadat, tak boleh duduk. Jadi tak ada sampai macam itu pun. Ya, sampai tak boleh berdiri, ya dibolehkan duduk, kalau duduk boleh baring, tengok. Tak boleh puasa, ya berbuka, bayar, ya fidyah, ya. Hal-hal macam itu kan satu kelonggaran atau kerengan dengan ikut fitrah manusia, ya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, ya. Okey, satu lagi hadis kita habiskan, nombor 144, pendek ya. Okey. Hadis nombor 144 an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'una falaha thalathan rawahul Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang berlebih-lebihan, itu keterlaluan dalam melakukan sesuatu. Beliau mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Al-mutanatti'una iaitu orang-orang yang mendalami serta memberatkan diri dengan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kandungan hadis, kebinasaan adalah akhir bagi orang-orang yang suka berlebihan, itu keterlaluan dalam ucapan dan perbuatan mereka. Celaan terhadap sikap memaksakan diri dan berbicara terlalu dalam melebihi yang seperlunya. Kekerasan tidak akan mendatangkan kebaikan. Islam adalah agama yang mengajarkan kesederhanaan dan keseimbangan antara ucapan dan perbuatan. Ya. Maknanya dalam hadis ini ya dapatlah kita fahami bahawa ya mutanatti'una ialah orang-orang yang ya berlebih-lebihan ya atau melampau-lampau. Jadi hal macam ini boleh membinasakan. Sebab itu ya dalam mendidik ya satu-satu umat, tengok tahap keimanan mereka. Jangan kita paksa itu dan ini menyebabkan mereka gibah dengan apa yang kita sampaikan dan dibenci dan tidak senang ya dengan agama yang dianggap sebagai begitu berat. Ya, contoh macam kita berdakwah kepada orang yang bukan Islam. Ya, apa yang kita perlu sampaikan kepada mereka ialah ya keimanan contohnya. Ya, maka ya kita ajarlah ya hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan. Jangan mula-mula kita beratkan dia ya dengan
Contohnya dengan melakukan solat, melakukan puasa, bersunat. Jadi mereka merasa begitu berat buat mereka. Jadi kita bagi satu-satu yang ringan, yang mereka boleh laksanakan. Jangan berlebih-lebihan. Kemudian bila satu dia sudah terima, naikkan lagi satu peringkat. Macam itulah latihan dia, didik dia. Macam kita mendidik seorang kanak-kanak, ibarat mendidik seorang kanak-kanak, macam itulah. Jangan kita bebankan mereka dengan itu dan ini, akhirnya mereka pun lari dan tidak senang. Apalagi kadang kalau kita berdakwah kepada orang asli, orang asli ni dia tidak makan ayam, dia makan kera contohnya. Jadi yang kita pula paksa dia makan ayam, jangan makan kera. Jadi pada masa itu dia nampak ayam ni jijik, tak lalu nak makan. Dia suruh juga kita, akhirnya dia lari, tak suka dengan agama Islam, menyuruh untuk makan yang dia tidak suka. Jadi hal-hal macam ni yang menyebabkan jadi kebencian. Sebab itu dikatakan halakah. Halakah ni binasalah al-mutatanawti'un.